Dan kembali ke studio bersama dengan saya dan juga tetamu-tetamu saya yang berprestij ini kerana telah memenangi anugerah hasil daripada kreativiti mereka sendiri. Dan kita akan bentangkan apakah reka cipta yang telah memenangi anugerah ini dan bagaimana proses ke arah itu. Kita bersama dengan pengarah College Vocational Alor-Star, Encik Ghazali Shah. Terima kasih kerana bersama kami. Kita ada Muhammad Hakimi Dahman, pelajar yang juga yang sebahagian daripada pasukan yang dianggotai juga oleh Muhammad Zaim Syami dan Muhammad Zaim Murtaza. Terima kasih kerana bersama kami. Jadi anda semua adalah pemenang bagi kategori Reka Cipta Harta Intelek. Yes. Tahniah kita ucapkan. Mungkin kita boleh mulakan dengan bertanya dorongan di sebalik college ni untuk menghantar pasukan bagi memenangi anugerah ini ataupun bagi menyertai pertandingan ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih Terence. Terima kasih kepada penerbit dan juga RTM kerana sudi menjemput kami untuk hadir bersama pada pagi ini. Dan seperti mana yang Tuan Terence nyatakan tadi, untuk anugerah ni, dia punya inspirasi dan dorongan yang mulanya tu pada dasarnya adalah kurikulum KV itu, iaitu kurikulum standard college vocational yang dibangunkan oleh bahagian pendidikan dan latihan vocational, technical dan vocational BPLTV lah, yang merupakan peneraju kepada TVET di Kementerian Pendidikan Malaysia. So daripada situ pihak BPLTV selaku peneraju TVET ini menggalakkan dan mendorong semua college vocational seluruh negara untuk melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti inovasi dan juga reka cipta lah. Dan itu membuatkan kami seterusnya membentuk satu persatuan, iaitu pembudayaan inovasi college vocational. Dan dari situlah kita mula untuk membuat kita punya sebagai kita punya aktiviti co-curriculum, dan kita pun proceed dengan apa yang kita fikirkan untuk menyertai semua reka cipta pelajar hasil mereka untuk dibawa di hadapan. Dan satu lagi yang menyebabkan kami rasa terdorong untuk membuat ni apabila berlakunya insiden-insiden yang mana seperti pada tahun ini pada bulan September yang lalu berlakunya insiden di mana pelajar yang meninggal akibat kesan daripada tidur dalam kenderaan. Sebab inovasi yang kita cipta ni adalah CAMOD ataupun kepanjangan dia carbon monoxide indicator. So itu yang membuat kita rasa perlu untuk kita menghasilkan sesuatu dengan tujuan dia untuk mengelakkan daripada berlakunya insiden yang serupa berulang. Dan dalam masa yang sama juga pada tahun-tahun sebelumnya lagi bayi yang ditinggal dalam kereta mendapat kemalangan dan sebagainya lah. So itu yang membuatkan kami merasa kurikulum yang ada dibentuk, kemudian dorongan daripada BPTV sendiri dan insiden yang berlaku, semuanya jadi blend together dan terhasillah CAMOD V2 ini. Okey, kita mulakan dengan Zaim Murtaza mungkin untuk ceritakan tentang bagaimana sebenarnya CAMOD ini berfungsi. Okey, CAMOD ini ia berfungsi menggunakan dua sensor, di mana sebelum ni CAMOD mempunyai V1, iaitu bermaksud dia menggunakan satu sensor untuk mengesan karbon monoksida di dalam kereta. Jadi fungsi dia sekiranya karbon di dalam kereta keadaan enjin sedang hidup, jadi automatik 50 ppm ke atas, power window akan membuka tingkap supaya ada pengudaraan. Jadi bila ada pengudaraan, manusia yang berada di dalam kereta tersebut selamatlah. Zaim Syami, mungkin boleh ceritakan tentang peranan setiap seorang. Peranan. Okey, peranan yang kami buat ialah untuk menyelamatkan nyawa. Okey, sebab itu kami mendapat idea untuk mereka cipta projek ini. Okey. Projek ini kami buat dia khaskan untuk kereta yang mempunyai power window. Okey, disebabkan semua kereta pada masa kini mempunyai power window, jadi kami target ini adalah fungsi utama kami sebagai power window untuk mengerakkan kaca tingkap itu untuk menurunkan tingkap untuk pengudaran keluar masuk. Jadi ini akan
mengurangkan ataupun menghapuskan jumlah karbon dioksida di dalam karbon monoksida di dalam kenderaan. Yes. Kembali kepada penglibatan kos dan keperluannya untuk bukan saja mereka cipta produk akhir tetapi juga dalam prosesnya. Yes, betul. Jadi bagaimana Encik Ghazali? Okey, untuk dari segi kos itu, okeylah secara keseluruhannya benda yang kita buat ni cuma dalam RM RM200 Ya, betul. dalam RM200 saja. Tetapi apabila kita bercerita macam you said atas kos itu mungkin preparation, yuran dan sebagainya itu memang kita mendapat bantuan sepenuhnya daripada kita punya PIBG lah dan Majlis Permufakatan. Dan kita College Vocational amat berterima kasihlah kepada kita punya pengurusi PIBG iaitu yang berbahagia Datuk Haji Abdul Hisham, ya, yang dia juga at the same time adalah kita punya alumni. So apabila alumni dan PIBG ini dapat digabungkan, maka mereka merasakan bahawa untuk menyumbang balik kepada kolej lah. So PIBG banyak membantu dari segi kewangan dan sebagainya, dan tidak juga dilupa dari segi kita punya EDSCO pendidikan Kerajaan Negeri Kedah sendiri pun ada juga memberi sumbangan kalau kita nak pergi further. Sebab kamot seperti mana yang adik Zaim Mustazah bagi tahu tadi, ya, kita ada V1 ni kita sudah bawa sampai ke Thailand. So daripada itu kita mendapat sumbangan daripada kerajaan negeri jugalah. So ini adalah V2. Okey. Itu yang dalam pada mereka V1 itu pun mesti ada beberapa siri cubaan dan sebagainya, eksperimentasi ke atas pelbagai komponen. Hakimi, bagaimana anda boleh membentuk pasukan ni? Bagaimana ya? Okay, kami terdiri daripada dua kos lah. Yang utama, saya daripada kos teknologi maklumat dan mereka berdua daripada teknologi elektronik. Dan dengan kombinasi ini, kami dapat bersama-sama menggabungkan idea dan sama-sama berganding bahu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku untuk membangunkan adik-adik inilah. Jadi bagaimana anda pilih rakan pasukan ini ataupun bagaimana anda boleh bersama dalam satu pasukan? Okay, bagaimana ya? Kami mungkin terpilih daripada segi akademik dan kurikulum dan pelibatan yang agak gabungan di antara teknologi terutamanya khusus daripada elektronik, khusus daripada teknologi automotif dan khusus daripada teknologi maklumat. Dan selepas ini apakah perancangan anda Zaim Syami dalam pada membawa produk ini dan juga pasukan ini ke peringkat lebih tinggi? Okey, ini adalah hasil prototipe kami. Kami cadangkan ialah untuk mempasarkan projek ini kepada realiti yang sebenar, dipasang kepada kereta itu sendirilah. Okey. Kita pergi balik kepada idea awal dan konsepnya, Encik Ghazali. Siapa yang mulakan? Okey, yang mulakan ni Yang mulakan ni kalau kita tengok, kita dari segi yang seperti mana yang saya sebutkan tadi, kurikulum itu. Apabila kurikulum yang dibangunkan, elemen yang terdapat dalam kurikulum kita ada satu kursus yang dipanggil PTA, Projek Tahun Akhir Pelajar. So daripada situ, apabila projek-projek tahun akhir pelajar ini yang mana kita nampak sesuai dan mempunyai komersial yang tinggi, yang kita boleh ketengahkan, so Persatuan Pembudayaan Inovasi College Vocational ni akan take out that thing, keluarkan, kemudian kita bentuk satu pasukan yang terdiri daripada macam kombinasi mereka daripada dua program, dan mereka akan modified ataupun perbaikilah projek itu dan kita tonjolkan ke tapi memang berdasarkan projek tahun akhir pelajar. Zaim Mustazah mungkin boleh panjang lebarkan sedikit tentang cabaran yang anda hadapi dalam pada meraih anugerah ini. Okey, cabaran untuk menghasilkan ini adalah dari segi prototipe dan juga untuk kita pasang kepada kenderaan yang realiti benar. Itu menguji kecabaran kami di mana hendak menilai sejauh mana projek ini boleh dikatakan boleh dikomersialkan di luar. Jadi bagaimana saya melihat ada beberapa komponen di situ. Nak masuk dalam kereta tu macam mana? Okey, yang terutamanya yang ni berada di cabin kereta di mana ia dapat mengesan gas karbon monoksida dan juga PIR sensor ini dia mengesan bayi di dalam kenderaan. Okey, ini adalah power window yang berada di pintu tu seperti di dalam gambar tersebut. Ini
Okey, ini adalah kunci kereta. Dan ada pintu. Contoh di switch pintu kan. Okey. Di pintu ada switch kereta. Jadi bila enjin dihidupkan, maka fungsinya akan berfungsi. Daripada modify kereta, baik belanja untuk alat macam ni kan. Dia lebih memberi Sebab lagi pun keselamatan. punya kos lebih murah dalam RM200 saja. RM200 saja. Dan mereka pun sekarang ni kita tengah usahakan untuk dikomersialkan lah, untuk pasang pada kenderaan sebenar. Dan we tengok macam mana keadaan dia, dan kalau boleh kita pasarkan. Sebab semua ini dalam peringkat R&D lagi. Kita sentiasa evolve. Sebab itu yang kita V1, ini dah masuk V2, and then mungkin kalau sudah assemble pada kenderaan itu, mungkin kita akan pergi kepada V3 dan seterusnya. Hakimi, sejauh mana penglibatan guru penasihat dalam membantu anda? Okey, penglibatan guru nasihat lah. Daripada awal lagi kami membangunkan projek ini, kami menerima bantuan dan bimbingan daripada 3 kursus ini, iaitu teknologi automotif, teknologi elektronik dan teknologi maklumat lah. Dengan kombinasi cikgu dan pelajar sendiri, memang dapat merancangkan lagi lah tentang membangunkan projek ini. Dan untuk projek seumpama ini, rasanya dah berapa kereta dicuba? Okey, kami dalam proses memasang lah. Tetapi dalam kekangan tempihan daripada pandemik COVID-19 ni, kami terpaksa tangguhkan seketika lah proses pemasangan dan pengujian alat ini. Jadi kepada rakan-rakan di luar sana yang juga mungkin berada dalam kursus yang sama, kursus yang berunsurkan TVET, apakah nasihat anda kepada mereka yang sedang menonton siaran ini? Nasihat saya kepada mereka yang mana mempunyai bakat ataupun mempunyai minat dalam bidang kameran, marilah sertai institut-institut yang mempunyai kameran seperti KV, di mana KV ini mengajar kita tentang kemahiran untuk menguji kita, dan dengan ilmu itu dapat kita hasilkan beberapa projek untuk dipasarkan. Zaim Syami, sejauh mana penerimaan keluarga anda terhadap apa yang anda usahakan ini? Sebab di luar daripada kurikulum akan menambahkan masa anda dan mungkin akan mengurangkan jumlah masa dalam pembelajaran kurikulum asal. Okey. Penerimaan keluarga pada saya ialah ibu bapa saya sangat bangga pada saya. Dan keseronokan itu tidak boleh terkira lah. Sokongan dalam pada menghasilkan semua ini mesti banyak masa yang digunakan. Ya, banyak masa diperlukan. Seperti perlu datang awal dan balik lewat. Dan kadang-kadang kena banyak mengorbankan masa lah. Mengorbankan masa daripada keluarga. Menguji. Jadi dia orang fahamlah. Ya. Faham. Okeylah, ini yang kita nak. Daripada pihak sekolah pula bagaimana dorongan dan sokongan yang diberikan kepada pasukan ini, kerana dia adalah aktiviti co-curriculum. Okey, untuk pihak pengurusan, kita memang sentiasa memberi dorongan kepada pelajar, dan kita akan sentiasa seiringan memaklumkan kepada parents dari segi kepentingan co-curriculum itu sendiri. Walaupun dia satu pembelajaran yang secara tidak langsung, tapi kita akan sentiasa dengan anak-anak pelajar ni, terutama KV, untuk mereka terus bergiat. Sebab at the end of the story, seperti macam tajuk kita, tema kita, pacu kreativiti meraih anugerah tu. So macam BPTV sendiri, we create our future. Kita tidak, dengan aktiviti sedemikian, kita tidak tunggu orang. Kita yang mencipta sesuatu untuk kita komersialkan, untuk kita naik. Untuk kita, sebab itu yang kita nak terapkan kepada anak pelajar. We create something. We create our future. Jadi kepada para pelajar ini, saya juga ingin bertanya, apakah cita-cita anda selepas ini? Apakah hala tuju anda selepas tamat pembelajaran, selepas keluar dengan sijil dan juga ijazah masing-masing? Apakah hala tuju anda, Hakimi? Okey, bagi saya ingin menjadi seorang usahawan untuk membangunkan projek-projek inovasi dan adik-adik yang terkini bagi memberikan manfaat kepada masyarakat yang di luar sana, dan saya berhasrat untuk mencipta dan menghasilkan produk tempatan lah untuk standing di dunia. Sudah ada syarikat sendiri. Wow, ini dah ada syarikat sendiri, itu kira bos lah. Zaim Syami, apa cita-cita? Okey, cita-cita saya belum pastikan lagi, tapi saya ingin bersambung belajar keluar untuk mencari menambah ilmu yang lebih meluas lah untuk projek seperti ini. Okay. Ini dah ada bos dah, boleh submit. Boleh. Bagi saya, dengan cita-cita saya ni, saya
berharap saya dapat membantu orang yang di luar sana. Semoga ilmu yang saya ada ni untuk membantu mereka ke masa depan, future. Nak jadi sebahagian daripada tenaga pengajar? Ya, betul. Okey. Jadi sudah ada boleh rekrut juga untuk menjadi tenaga pengajar. Kita punya target pun college vocational, dia punya target 70% adalah untuk kemahiran, untuk tenaga mahir, 20% untuk yang melanjutkan pelajaran dan 10% untuk yang menghasilkan usahawan. So selaras dengan apa yang sekarang ni pihak TVET laksanakan, ada peruntukan untuk usahawan, lepasan-lepasan universiti dan sebagainya. Sebenarnya banyak peruntukan yang diberikan oleh kerajaan dan sentiasa dalam tahun kebelakangan ini tumpuan diberikan kepada TVET kerana kebolehpasaran graduan-graduan TVET. Tetapi apakah buy-in daripada ibu bapa dan juga stakeholder yang lain pada pendapat Encik Ghazali? Pada pendapat saya, buat masa sekarang ni mungkin kita cuba untuk menerapkan ataupun pemahaman kepada parents bahawa TVET ini satu bidang yang luas yang boleh digunapakai untuk kemajuan diri dan juga kita punya peningkatan diri mereka lah. Dan begitu juga stakeholders, dan kita sekarang tengah berusaha juga untuk dengan pihak industri ya, untuk sentiasa bahawa our TVET, kita punya tenaga-tenaga mahir pendidikan TVET kita sendiri ya, semua institusi TVET di negara kita ni setaraf dengan pihak luar. So tidak perlu apa, kita ambil hantarlah anak ke KB ataupun ke mana-mana institusi TVET yang lain ya, untuk hasilkan lebih ramai macam mereka-mereka muda macam ni. Kita selalu dengar adanya geran untuk usahawan dan sebagainya yang diberikan kepada usahawan-usahawan baru yang pada dasarnya tidak ada produk pun. Dia hanya menggunakan aplikasi ataupun sistem dalam talian dan sebagainya. Apakah mungkin hasrat penuntut-penuntut dan pelajar-pelajar seperti mereka dan juga college kepada usahawan-usahawan ataupun VC-VC di luar sana yang ada sumber keuangan untuk memberi sokongan kepada produk-produk yang memang ada potensi, ada anugerah dan diiktiraf bukan saja di Malaysia. Itu yang memang kita harapkanlah, sebab untuk college vocational ni setakat ini tidak ada satu grant seperti IPT, pengajian tinggi yang lain ya, macam universiti dan sebagainya. Tapi kita mengharapkan kalau ada industri yang nampak benda ni yang boleh dikomersialkan, dan kita rasa benda ni memang boleh dikomersialkan. Cuma kita perlu buat kajian lebih ya, dan kita pun ongoing lah, orang kata benda ni dynamic, dia boleh diproses. Memang kita mengharapkan, kita amat mengharapkan jika ada industri mana yang ataupun syarikat mana yang nak bantu kita untuk membuat benda ni lah, untuk dikomersialkan. Dan itu harapan kita. Langkah seterusnya untuk V2 ni, Zaim Murtaza? Okey, langkah seterusnya yang saya cakap tadi, kami akan pasang projek ini kepada kenderaan yang realiti ya, untuk dikomersialkan dan dipasarkan. Kerana semua projek ini mempunyai nilai. Kerana ia tidak mengganggu sistem di dalam kenderaan, dia hanya menambah sistem itu untuk lebih baik. Jadi apakah pelan pemasaran anda, bos? Okey, kami bercadang dan masih merancang lagi untuk mewujudkan MOU bersama pengeluar kereta seperti Honda ataupun Proton, insyaAllah, untuk masa yang hadapan lah. Dalam media sosial sejauh mana? Ada buat apa-apa pautan media sosial untuk memberi kesedaran? YouTube yang masih dalam YouTube lah. Masih di YouTube ya. Jadi kepada yang meminati TVET, kepada yang minat dalam industri otomotif ini, di mana mereka boleh mencari projek ini di YouTube? Dalam YouTube yang Kamut yang dibawa pergi mana Thailand, ada link. Ya, kami ada YouTube channel khas untuk projek inovasi, ataupun nama YouTube kami adalah Inovasi Kebas lah. Inovasi Kebas. Jadi cari mereka, selami produk yang dihasilkan ini yang amat bermanfaat untuk kegunaan kita bersama dan juga diinspirasikan daripada suatu situasi yang agak sedih juga yang berlaku di Malaysia. Jadi kita ingin cuba untuk mengatasi itu. Akhir kata daripada Encik Ghazali kepada para penonton Sahabat Pagi Malaysia. Okey, akhir kata daripada saya, senang ya. Jom masuk KB.
KV bagus. KV bagus bah. Terbaik. Jadi bagus untuk membantu anak-anak anda menjadi seorang yang boleh dipasarkan kelak. Terima kasih kita ucapkan kepada Hakimi, Zaim Syahmi dan juga Zaim Murtaza dan Cik Kazali. Terima kasih kerana bersama kami dalam Sahab Pagi Malaysia. Kita akan berehat seketika dan kita akan kembali bersama dengan anda selepas ini.